Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan serta kritikan ilmiah saya ke atas kertas kerja yang dibentangkan oleh Ustaz Dr. Hafiz Soroni dan juga Ustaz Dr. Abdullah Jalil dalam sebuah seminar yang dianjurkan pada 19 September tahun 2022. Sebelum bermula, beberapa perkara. Pertama sekali, mulai video ini, saya akan memberikan kod sebelum tajuk video. Ini bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mengenal pasti bahawa ini adalah video bersiri dan juga mudah untuk mencari siri video sebelum ini. Jadi sebagai contoh video ini, sebelum judulnya ada kod KKTI #05 yang bermaksud kertas kerja tawasul istighosah, dan ini adalah ulasan saya yang kelima, siri video saya yang kelima. Okey. Ini saya lakukan kerana meskipun saya telah menyusun semuanya dalam satu playlist, masih ada yang tercari-cari manakah video yang sebelum ini ya. Jadi kalau nak cari di aplikasi YouTube masing-masing, baik di handphone ataupun web browser di PC atau laptop, boleh saja menaip di bahagian search itu Hafiz Firdaus, nama saya, kemudian KKTI #01. Katakanlah mencari video pertama, Hafiz Firdaus KKTI #01. Ini untuk memudahkan. Kalau tak jumpa lagi, tak tahulah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah video saya yang pertama. Saya cuba menggunakan fungsi screen recorder pada laptop. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang biasa mengikuti saluran YouTube saya, apabila saya ingin menunjukkan sesuatu di laptop saya, apa yang saya lakukan ialah saya letak phone di hadapan skrin laptop dan saya rakam apa yang terpapar di skrin laptop. Ini saya sendiri kurang puas hati sebab kadang-kadang gambar tu sengit, kadang-kadang ada reflection lampu ke dan ataupun muka saya sendiri kan. Jadi saya fikir-fikir dan baru saja saya terlintas untuk menggunakan kaedah screen recording. Okey, screen recording. Dan sekarang ini selain screen recording, saya juga menggunakan built-in microphone yang siap terbina dalam laptop saya ni. Saya guna laptop Huawei. Moga-moga gambar cantik dan moga-moga suara saya juga jelas ya. Okey, dan perkara ketiga, okey, ini adalah ulasan dan kritikan ilmiah di mana dalil saya bandingkan dengan dalil, takhrij saya bandingkan dengan takhrij. Takhrij maksudnya sini sumber rujukan hadis dan juga kedudukannya ataupun darjat kekuatannya dan juga hujah yang dikritik dengan hujah juga ya. Okey, ini bukanlah sekadar tuduhan-tuduhan semata-mata, sebagaimana maklum yang dilakukan oleh seseorang itu. Sesiapa yang biasa mengikuti saluran YouTube saya akan faham siapa yang saya maksudkan itu ya. Beliau tidak melakukan kritikan ilmiah tetapi sekadar membuat tuduhan-tuduhan dan juga dakwaan-dakwaan yang sebenarnya tidak berasas. Okey, dan dalam rangka saya membuat video ini, yang ini sudah siri kelima insya-Allah, baik video ini ataupun video-video lain, tidak ketinggalan akan ada saja orang yang akan memberi komen, penonton yang akan memberi komen. Perkara ni ulama dah settle lama dah, apa kau nak bising-bising lagi? Umpama seperti tu ya. Perkara ni ulama dah bincang lama dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila jumpa komen seperti ini, bersaksilah bahawa orang yang komen itu lazimnya hanyalah orang yang tidak dapat menerima atau memproses hujah, dalil dan ilmu. Minda dia tu, meskipun dalam kerjaya dia, mungkin dia seorang yang profesional, mungkin seorang yang ilmiah, tapi dalam hal agama, minda dia tak dapat menerima perkara-perkara seperti ini. Lalu dia membuat alasan bahawa kononnya para ulama dah bincang lama dah, para ulama dah settle lama dah. Lalu apabila kita tanya, okey, apa yang para ulama dah settle tu? Cuba cerita sikit.
tak dapat nak cerita. Apa yang para ulama dah bincang tu, cuba cerita sikit. Dia tak dapat cerita, itu hanya alasan untuk dia menggembirakan dirinya sendiri sahaja. Padahal meskipun jikapun para ulama telah pun membicarakan sesuatu topik itu, baik seperti topik ini, tawasul, istighosah ataupun apa-apa yang lain, maka bukanlah satu kesalahan untuk kita membuka semula perbincangan para ulama tersebut, kerana di sana mungkin kita akan menemui satu pandangan daripada ulama lain yang sebelum ni kita tidak tahu, atau kita akan menemui sesuatu dalil atau hujah yang sebelum ini kita tidak tahu. Jadi ilmu ini sentiasa dinamik, ilmu ini sentiasa bergerak, dan kita orang-orang yang bersikap ilmiah, yang memiliki minda ilmiah, lagi ingin memandaikan umat, tidak akan berpuas hati sekadar dengan slogan para ulama dah bincang dah. Okey, alright. Okey, kita mulakan. Okey, kalau kali ni saya nak bincang tentang hadis tawasul orang buta. Ini satu hadis yang sangat masyhur dalam topik tawasul ini, ya. Dan jika dalam video-video sebelum ini, ulasan-ulasan sebelum ini, telah saya jelaskan bahawa terdapat perbezaan pandangan dalam darjat sesuatu hadis yang digunakan sebagai dalil tawasul. Pihak yang pro kepada tawasul istighosah berkata hadis tersebut adalah hasan. Sementara pihak yang tidak pro kepada tawasul dan istighosah, mereka berkata hadis itu adalah dhaif, dan berlaku perselisihan dalam penilaian hadis tersebut. Dan ianya berlega-lega antara dhaif dan juga hasan. Okey, tetapi kali ini kita akan masuk kepada satu hadis yang disepakati sahih sanadnya. Baik oleh mereka yang pro kepada tawasul dan istighosah, mereka menilainya sebagai sahih. Demikian juga bagi mereka yang tidak pro kepada tawasul dan istighosah, mereka juga menilai bahawa hadis ini adalah sahih. Cuma meskipun sanadnya sahih, mereka berbeza pandangan dalam memahami maksud teks hadis tersebut. Berlaku perbezaan pandangan di situ, ya. Apakah hadis yang dimasukkan? Okey, ini yang biasa ataupun masyhur disebut sebagai hadis orang buta. Jika dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil, boleh rujuk ke muka surat 8. Okey. Ini hadisnya. Dan jika kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani, boleh rujuk di muka surat 9. Okey, juga dikenali sebagai hadis Uthman ibnu Hunayf radhiyallahu anhu. Okey, sedikit pandangan ataupun kritikan daripada saya. Ustaz Dr. Abdullah Jalil meletakkan subchapter ataupun tajuk bagi bab kecil ini sebagai Rasulullah SAW mengajar para sahabat untuk berdoa dengan bertawasul dengan baginda SAW. Para sahabat ni plural, tetapi apa yang berlaku dalam hadis ini hanya kepada seorang sahabat sahaja, ya, seorang sahabat sahaja, yang ini orang yang mengalami buta matanya. Okey, jadi bukanlah kepada ramai-ramai sahabat yang lain. Okey, jadi ini sedikit komen daripada saya. Okey, ayo kita rujuk kepada hadis ini. Okey, dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani telah pun dikemukakan teks Arab dan juga terjemahannya. Okey, jadi saya bacakan terjemahannya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin merujuk kepada kitab asal, boleh rujuk dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3502, atau jika Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3578. Hadis nombor 3578. Okey, baik, kita baca terjemahannya oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Okay, beliau menulis terjemahannya daripada Uthman ibnu Hunayf radhiyallahu anhu, katanya bahawa ada seorang lelaki buta datang kepada Nabi SAW lalu mengadu tentang penglihatannya. Dia berkata, doakanlah kepada Allah agar dia mengafiatkanku ataupun dia menyembuhkan penglihatanku. Maka baginda SAW menjawab, jika kamu mahu, aku akan doakan.
dan jikalau kamu mahu, kamu bersabar sahaja, dalam kurungan, tidak mendoakannya supaya dia beroleh balasannya di akhirat. Tutup kurungan, maka itu lebih baik bagimu. Lelaki buta itu membalas, doakanlah. Maka baginda SAW pun menyuruh lelaki buta itu berwudu dan memperelokkan wuduknya serta melakukan solat 2 rakaat. Kemudian berdoa dengan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawajuh kepadamu dengan hak Nabi-Mu, Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ini agar ditunaikan untukku. Ya Allah, syafaatkanlah dia padaku dan syafaatkanlah aku padanya. Okey, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu As-Sunni, Abdul Bihamid dan Ibnu Khuzaimah. Okey, hadis ini seperti saya kata, darjatnya disepakati sahih, sanadnya disepakati sahih, baik oleh pihak yang pro kepada tawassul dan intighasah dan juga kepada pihak yang tidak pro kepada tawassul dan istighasah. Okey, cuma mereka berbeza pandangan dalam memahami teks hadis ini, Okey, saya sampaikan dulu pandangan pertama. Pandangan pertama oleh mereka yang pro kepada tawassul dan istighasah, mereka berhujah bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa dibolehkan untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan ataupun hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka fokus kepada sini, tengok doa tu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Okey, berdoa kepada Allah dan bertawajuh kepadamu dengan hak Nabi-Mu. Okey, dengan hak Nabi-Mu atau dengan kemuliaan Nabi-Mu atau dengan kedudukan Nabi-Mu. Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Okey, jadi berdasarkan lafaz ini, pandangan pertama, mereka yang pro kepada tawassul dan istighasah, mereka berkata hadis ini adalah dalil bahawa dibolehkan untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan, kedudukan, okey, ataupun hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikembangkan lagi bahawa perkara ini boleh juga dilakukan kepada ataupun terhadap mana-mana hamba Allah yang soleh, orang-orang yang soleh. Syekh Abdul Qadir Jilani ke, Syekh mana-mana ke, okey. Dikembangkan kepada begitu. Jadi, okey, ini dalil pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula, bersetuju bahawa hadis ini sanadnya sahih, tetapi mereka berbeza pandangan bahawa hadis ini bukanlah dalil untuk berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan Rasulullah mahupun kemuliaan orang soleh. Kerana hadis ini sebenarnya menjadi dalil tentang salah satu cara bertawassul yang sememangnya sudah disepakati, yang ini meminta orang yang soleh untuk mendoakan kita, orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Sedikit ulang kaji tuan-tuan dan puan-puan, berdoa ini pada asasnya ialah direct kepada Allah, ialah terus kepada Allah, ialah langsung kepada Allah. Jika hendak bertawassul yang ini menggunakan perantara, maka yang disepakati oleh para ulama ialah 3. Pertama, berdoa dengan bertawassul kepada nama-nama Allah. Kedua, berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh yang pernah dilakukan sebelum itu. Dan ketiga, berdoa dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Maka hadis orang buta ini sebenarnya merujuk kepada cara bertawassul yang ketiga, yang ini meminta orang soleh mendoakan kita. Sebabnya pihak yang kedua lah. Pihak pertama kata berdoa ini adalah dengan bertawassul dengan kemuliaan kan. Pihak pertama berhujah, cuba lihat, okey, daripada awal lagi
orang buta itu datang kepada Nabi SAW dan berkata, doakanlah kepada Allah agar dia mengafiatkanku atau dia menyembuhkan aku. Jadi orang buta ni, dia ni orang buta, sebenarnya bertawasul dengan meminta Nabi SAW mendoakan beliau. Bukan beliau yang berdoa. Seandainya beliau yang berdoa, orang buta yang berdoa, dia boleh doa di rumah saja. Tak perlu dia datang jumpa Nabi SAW. Okey? Jadi ini antara hujahnya. Kemudian, baginda SAW menjawab, jikalau kamu mahu, aku akan doakan. Dan jikalau kamu mahu, kamu bersabar sahaja, maka itu lebih baik bagimu. Maka di sini adalah bukti bahawa Rasulullah sendiri SAW maklum bahawa lelaki buta itu datang berjumpa dengan baginda atas tujuan meminta baginda mendoa, atas tujuan meminta baginda berdoa kepada Allah untuk dia, untuk si buta itu. Okey, jadi nampak ni, jikalau kamu mahu, aku akan doakan. Okey, jadi ini yang kategori tawasul yang ketiga itulah, bahawa kita berjumpa dengan orang soleh dan meminta dia mendoakan. Ini bukanlah seperti mana yang dikatakan oleh pihak yang pertama. Ini hujah pihak yang kedua. Kemudian apa lagi? Lelaki buta itu membalas, doakanlah. Jadi memang sememangnya lelaki buta itu mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa bagi pihaknya. Jadi lelaki buta itu bertawasul dengan doa orang soleh. Lelaki buta itu bertawasul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pihak yang pertama apa? Pihak yang berpegang pada pandangan pertama membalas balik. Okey, yang ini nampak begitu, tapi kalau kita tengok lafaz doa ni macam orang buta tu yang baca. Okey, jadi pihak yang kedua balas balik. Tak, kalau tengok betul-betul ini sebenarnya Nabi yang baca dan doa ini sebenarnya khusus bagi Nabi. Okey, bukan untuk semua. Okey, jadi ada khilaf ataupun perbincangan di situ. Alright. Okey, saya tidak mahu masuk lebih dalam, nanti confuse pula. Tetapi kalau disemak, boleh disemak teks Arab ini bermula daripada Allahumma ini. Okey, berlaku perbincangan yang hebat. Siapa yang berdoa sebenarnya? Rasulullah berdoa atau orang buta itu yang berdoa? Rasulullah yang mengajar orang buta itu berdoa. Tetapi bagi pihak yang kedua, pihak yang memegang pandangan kedua, mereka berhujah. Okey, mereka berhujah bahawa lelaki itu asalnya, lelaki buta itu asalnya datang berjumpa dengan Nabi SAW dan menyuruhnya, Udu'ullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkan aku. Kemudian Rasulullah pun menjawab, jika kamu mahu, aku doakan. Dan jika kamu mahu bersabar, maka itu lebih baik bagi kamu. Kemudian lelaki itu jawab balik, doakanlah. Jadi memang lelaki itu hendak Rasulullah yang berdoa, dan ini masuk dalam kategori bertawasul dengan meminta orang soleh mendoakan kita. Alright. Jadi di sinilah berlaku perselisihan dalam memahami hadis Utsman ibnu Hunayf radhiyallahu anhu. Darjatnya disepakati sahih, cuma mereka berbeza pandangan dalam memahami teksnya itu, dan mereka berbeza dalam melihatnya ia sebagai dalil apa. Pandangan pertama, saya ulangi, berkata inilah dalil bahawa boleh berdoa dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan kedua berkata tak, ini sebenarnya masuk dalam kategori meminta orang yang soleh mendoakan kita, dan lafaz itu hanyalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk semua orang mengamalkannya. Okey, bukan untuk semua orang mengamalkannya. Okey, itu dua pandangan daripada kalangan para ulama. Pandangan daripada kalangan para ulama. Ada pandangan ketiga. Pula pandangan ketiga ni ada mana mari pula. Pandangan ketiga ini adalah pandangan peribadi saya.
Tu dia, boleh ada pandangan peribadi pula. Okey, tak apa, dengar dulu. Dengar terlebih dahulu sebab saya sendiri sudah sekian lama mengkaji hadis ini dan saya dapati ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Okey, memandangkan ini pendapat peribadi, saya kata pendapat peribadilah. Alright, okey. Ayuh kita dengar apa yang pandangan peribadi saya ini. Pertama sekali, asas yang solid, asas yang kukuh, yang jelas lagi padu dalam rangka cara berdoa ialah direct kepada Allah, ialah terus kepada Allah, ialah langsung kepada Allah. Jika seseorang itu hendak berdoa dengan cara perantara, cara bertawasul, hendaklah ia melalui dalil yang sahih sanadnya dan soreh maksudnya. Soreh maksudnya, sekejap. Okey. Ini kamus Dewan ya. Soreh yang bermaksud jelas, nyata atau terang. Okey. Jadi sahih sanadnya, soreh maksudnya. Hadis yang kita bacakan ini sahih sanadnya tetapi maksudnya soreh. Ini menunjukkan bertawasul dengan kemuliaan atau bertawasul dengan meminta orang soleh yang mendoakan. Jadi berlaku perselisihan di situ. Dan jika sudah berlaku perselisihan, boleh dah diletak ke tepi, tak perlu diamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, doa adalah ibadah kepada Allah. Dan kita sebagai hamba Allah tidak beribadah, melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah generasi salafus soleh. Berbeza dengan para pencinta bid'ah sekarang ini, mereka beranggapan mereka memiliki hak, mereka memiliki kuasa, mereka memiliki wewenang untuk membuat cara-cara beribadah yang tersendiri. Mereka buat apa yang mereka rasa baik, mereka rasa bagus, kemudian mereka puji amalan itu sebagai hasanah. Okey, ini cara mereka. Berbeza dengan cara kami ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh. Ibadah ini ialah cara seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang hamba tidak akan tahu cara beribadah melainkan berdasarkan apa yang Allah sendiri khabarkan dalam Al-Quran dan juga melalui lisan atau tunjuk ajar Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan kita ketahui kalau dalam Al-Quran memang sahih dan melalui sesuatu yang jelas nyata. Demikian juga jika daripada sunnah, sesuatu yang sahih sanadnya dan soreh maksudnya. Okey, ada pun hadis yang sedang kita baca sekarang ini sahih sanadnya tetapi maksudnya adalah sesuatu yang diperbincangkan. Maka kita sebenarnya tak perlu kepada hadis ini kerana di sana sudah ada banyak cara-cara sudah ada 3 cara yang telah pun disepakati seandainya seseorang itu ingin bertawasul dalam rangka dia berdoa kepada Allah. Okey, yang ketiga, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ramai sahabat yang pernah jatuh sakit. Apabila berhadapan dengan ini, apabila menziarahi mereka, misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ajar mereka doa tawasul seumpama ini. Okey, baik yang lafaz ini ataupun apa-apa yang lain. Yang ini tidak mengajar mereka untuk bertawasul dengan kemuliaan baginda. Tidak mengajar para sahabat itu bertawasul dengan kedudukan ataupun hak baginda. Sebaliknya, apa yang baginda lakukan ialah meruqyah atau mengajar mereka doa dalam bentuk ruqyah. Okey, sama ada baginda sendiri meruqyah mereka atau mengajar. Saya bagi satu contoh. Ini doa ruqyah yang sangat masyhur. Baik. Dalam Sunan At-Tirmizi. Okey, hadis nombor 3565 mengikut penomoran Syekh Ahmad Syakir ya. Baik, daripada Ali bin Abi Talib, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza ada maridan. Okey, apabila perkataan kana kemudian tidak diterangkan sesuatu masa yang spesifik, maka kana di sini bermaksud kebiasaannya ataupun lazimnya. Okey, jadi kita terjemah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi orang sakit,
Qala, baginda bersabda ataupun membaca doa ruqyah ini ya. Tuan-tuan puan-puan mesti pernah dengar. Allahumma azhib al-ba'sa rabban nas washfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Okey, bermaksud ya Allah, halaulah ataupun jauhilah penyakit ini, wahai Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan dengan kesembuhan Engkau. Kesembuhan yang tidak ada, kalau bahasa moden mungkin tidak ada side effect ataupun tidak akan berulang lagi. Tuan-tuan dan puan maklumkan doa ini? Okey, ini doa ataupun ruqyah apabila sakit. Jadi ini yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi para sahabat yang jatuh sakit. Baginda tidak mengajar ataupun baginda tidak sendiri membaca atau mengajar kepada orang yang sakit itu untuk membaca doa yang berbentuk bertawasul kepada kemuliaan baginda. Doa yang bentuk bertawasul kepada kedudukan ataupun hak baginda. Sebaliknya doa di sini ada bertawasul dengan salah satu nama ataupun sifat Allah, yang ini Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Inilah yang sahih, inilah yang kita sedia maklum. Okay? Dan di hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Okay? Ini sebagai contoh. Ini yang lazim. Alright. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, malaikat Jibril yang datang dan meruqyah baginda. Malaikat Jibril tidak membaca atau tidak mengajar baginda doa yang berbentuk, doa yang seumpama yang kita sedang bicarakan sekarang ini, yang ini bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan atau hak. Padahal malaikat Jibril ni adalah makhluk yang sangat mulia, yang sangat besar kedudukannya, ketua para malaikat. Seandainya bertawasul dengan kemuliaan, kedudukan dan hak makhluk yang soleh itu sesuatu yang dianjurkan, nescaya malaikat Jibril sendiri akan mengajar atau malaikat Jibril sendiri yang bacakan doa bertawasul dengan kemuliaannya itu ya. Saya bagi contoh di sini. Dalam Sahih Muslim, Sahih Muslim hadis nombor 2186. 2186 mengikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi ya. Okey, daripada Abi Sa'id, ni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Okey, bahawasanya Jibril, ini malaikat Jibril, mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, istakaika, apakah engkau sakit? Faqala na'am, ya betul. Qala, lalu malaikat Jibril berkata ataupun membacakan ruqyah. Okey, membacakan ruqyah. Sebentar ya. Okey, saya nak semak nombor hadis mengikut penomboran lain ni. Okey, jika penomboran lain, nombor 4056. Okey, penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, nombor 2186. Okey, jadi apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, okey, ya Muhammad, istakaita. Okey, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Faqala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Lalu malaikat Jibril pun membacakan ruqyah ya. Doa ruqyah, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Yang bermaksud, dengan nama Allah aku meruqyah engkau daripada setiap min kulli syai', daripada setiap jenis penyakit, daripada setiap jenis diri atau mata yang hasad. Ini sebut sebagai apa? Penyakit ain kan. Okay, daripada setiap jenis, setiap diri atau mata, pandangan mata yang hasad. Ya Allah, sembuhkanlah engkau. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Okey, tengok. Malaikat Jibril sendiri pun tak ada nak bertawasul dengan kemuliaan dirinya
atau kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kemuliaan ataupun kedudukan atau hak. Sebaliknya, berdoa ruqyah dengan bertawassul kepada nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku meruqyah engkau daripada setiap jenis penyakit yang menimpa engkau, daripada setiap jenis diri atau mata yang hasad dengki. Ya Allah, sembuhkanlah. Sembuhkanlah engkau. Yashfika. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah, aku meruqyah engkau. Okey. Ini malaikat Jibril lah. Okey, Anna Jibril. Okey. Boleh rujuk dalam Sahih Muslim. Ada satu bab khas ya. Bab pengubatan dan penyakit serta ruqyah ya. Okey, di sini ada satu lagi ruqyah juga. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia berkata, kebiasaannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril meruqyahnya dengan berkata, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin iza hasada wa syarri kulli zi'ain. Okey? Jadi sama juga. Tak ada, kita kata apa, tak ada bertawassul dengan kemuliaan. Baik kemuliaan malaikat Jibril itu sendiri atau kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, satu catatan di sisi, perhatikan dia, ni malaikat Jibril tau, bukan calang-calang, bukan biasa-biasa punya. Macam mana dia punya ruqyah pendek je. Satu line ni saja. Okey, baca tak disebut, tapi nak baca 3 kali boleh, nak baca 7 kali boleh, tapi nampak tak? Pendek saja. Tapi power lah, kita kata power. Okay. Berbanding dengan orang kita, kalau pergi jumpa tok guru ke, pusat rawatan Islam ke apa ke, punyalah panjang dia. Tengok ruqyahnya, pendek saja kan. Tadi pun kita baca ruqyah Nabi SAW ke atas para sahabat yang sakit. Pendek saja kan. Mula dari sini sampai sini. Nak baca 3 kali boleh, nak baca 7 kali boleh. Tapi banyak tu je lah. Okay, tak payah panjang berjela-jela, tersembuh-sembuh air liur apa semua tu. Lepas tu minta RM300. Padahal ada dekat sini. Percuma saja. Perisian saya guna ni pun percuma saja. Okay, baik. Kembali kepada topik. Okey, jadi inilah kelazimannya. Okey, kelazimannya apabila para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka diuji dengan sesuatu penyakit, baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ruqyah. Baginda baca atau baginda mengajar mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan doa tawassul dengan kemuliaan baginda sendiri atau hak baginda ataupun kedudukan baginda. Inilah yang lazim berlaku. Demikian juga apabila Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam sakit, apabila malaikat Jibril datang, malaikat Jibril juga membaca doa ruqyah bertawassul dengan nama Allah. Tidak bertawassul dengan kedudukan. Malaikat Jibril tu kedudukannya sangat tinggi tau. Okey, makamnya, kemuliaannya tu tidak mampu kita sebut dengan perkataan kan. Ataupun dengan diri Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun tidak bertawassul dengan kemuliaan atau kedudukan dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya untuk kita semak pula dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang qudsi, Rasulullah SAW, okey, ataupun saya susun dalam perkataan yang lain, okey, pada zaman Rasulullah SAW, juga ada kes di mana para sahabat radhiyallahu anhum Allah uji dengan mata yang buta. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah membacakan atau mengajar kepada para sahabat itu doa bertawassul dengan kemuliaan baginda, kedudukan baginda, hak baginda, atau sebaliknya menganjurkan mereka untuk bersabar dan kemudian menjanjikan syurga? Ayuh kita rujuk kepada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis nombor 5221. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 5653. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qala. Okey, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah berfirman. Berarti ini apa? Hadis qudsi. Okey. Apakah firman Allah? Iza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua benda yang dicintainya, lalu dia bersabar, maka aku akan gantikan daripada kedua-duanya itu syurga. Okey? Berkata perawi, yuridu ainaihi, yang dimasukkan ialah kedua matanya. Okey? Maksudnya di sini, yang dimasukkan dengan dua benda yang dicintainya ialah dua matanya. Apa dia maksudnya sini? Apabila Allah SWT menguji seseorang dengan penyakit buta ataupun mata yang buta, lalu orang itu bersabar, maka Allah akan menggantikan bagi kedua mata yang buta itu dengan syurga. Okey, ini yang sahih, sahih Al-Bukhari. Okey, ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis dalam sahih Al-Bukhari. Menariknya apabila lelaki buta ini datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang dia berkata, doakanlah kepada Allah agar Allah mengafiatkan aku, menyembuhkan, mengembalikan penglihatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika kamu mahu, aku akan doakan, dan jikalau kamu mahu bersabar saja, maka itu lebih baik bagimu. Saya tertanya-tanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhabarkan kepada lelaki buta yang datang jumpa baginda itu, jika kamu bersabar, maka syurga bagimu. Kenapa tidak dikatakan sedemikian? Sebab para sahabat Nabi SAW ini, baik yang celik maupun yang buta, mereka sangat inginkan syurga Allah. Dan jika Rasulullah SAW dalam kes ini mengkhabarkan kepadanya bahawa jika dia sabar saja, maka Allah akan memberikannya atau menggantikan untuknya syurga, nescaya dia akan bersabar dan tidak akan meminta untuk didoakan kesembuhan. Okey, baik. Mungkin ada yang berkata, alah, ini tengoklah kes by kes lah, kes berbeza. Tak juga. Sebenarnya, dalam isu ini ada satu hadis yang seumpama tetapi berasingan. Okey, baik. Ayuh kita rujuk kepada hadis dalam Sahih Al-Bukhari juga. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari nombor 5652 mengikut penomboran Fathul Bari. Okey, daripada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, telah berkata kepadaku oleh Ibnu Abbas, mahukah, saya baca terjemahannya, mahukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita daripada kalangan ahli syurga? Okey, aku menjawab, aku di sini ialah Atha. Okey, aku di sini ialah Atha. Macam mana pula terkeluar ni? Okey, aku berkata, sudah tentu. Lalu berkata Ibnu Abbas, inilah wanita berkulit hitam yang pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, sesungguhnya aku mengalami sawan ataupun epilepsi. Dan sesungguhnya tersingkap apabila dia mengalami sawan itu ataupun epilepsi itu, tersingkap auratnya. Maka doakanlah kepada Allah untukku. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Qala, Rasulullah bersabda, in syi'ta sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Nampak tak kesamaan dengan yang kita baca sebentar tadi? Okey. Kesamaan, tak apa, saya tunjuk dalam teks Arabnya lah. Okey, ini kes orang buta tu. Kes orang buta yang datang ya. Okey. Darira Al-Basari, hadis daripada Sunan At-Tirmizi yang kita baca, yang sedang kita bahas sekarang ni. Hadis tawasul orang buta ya. Alright, bila dia datang ya, Rasulullah juga menjawab, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Okay, jika kamu mahu, aku akan doakan kamu. Namun jika kamu mahu bersabar, maka ia lebih baik bagi kamu. Baginda tak sebut tentang syurga. Kes yang berasingan tetapi hampir sama, seorang wanita yang mengalami penyakit epilepsi datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baginda juga bersabda, jika kamu mahu bersabar, maka bagi kamu syurga.
Namun jika kamu mahu aku doakan kepada Allah agar disembuhkan. Faqalas, lalu berkata wanita itu, asbiru, aku memilih untuk bersabar. Lalu dia berkata lagi, inni atakasyafu fada'ullaha an la atakasyafa. Okey, maknanya sesungguhnya aku ini apabila mengalami epilepsi, aurat aku tersingkap, maka berdoalah kepada Allah agar bila dia sedang mengalami epilepsi itu auratnya tidak tersingkap. Tengok ya, wanita ini begitu tinggi kedudukannya, walaupun dia epilepsi atau sawan, perkara yang dia fikir ialah auratnya. Okay, auratnya, meskipun kalau dari sudut hukum fiqh, jika seseorang itu memang sedang sakit epilepsi lalu ketika itu tersingkap auratnya ialah sesuatu yang dimaafkan, tetapi fokusnya tetap supaya auratnya itu tertutup. Okay? Fada'a laha, lalu Rasulullah berdoa untuknya. Maka fokus kita di sini ialah Rasulullah menyebut baginya syurga. Lalu dia pun pilih untuk syurga. Ya? Okay? Berbeza dengan hadis yang kita baca ini, Rasulullah tidak menjanjikan kepada orang buta itu syurga. Padahal memang ada hadis yang menjanjikan syurga. Sebab tu saya kata hadis ini ada beberapa perkara yang boleh dikritik, beberapa perkara yang patut diperhatikan. Okey, alright. Okey, dan kemudian akhir sekali, dalam beberapa lafaz lain seperti Musnad Ahmad, lafaz dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam An-Nasai, dan juga dalam yang lafaz yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, di akhir tu setelah doa itu, okey, perawi mengkhabarkan faraja'a wa qad kashafa lahu an basarihi, maka dia kembali dan tersingkaplah baginya penglihatannya. Maknanya dia boleh nampak terus. Maknanya setelah Rasulullah SAW membacakan doa ini atau mengajar orang itu doa ini, sebab ada dua tafsiran kan, terus-terus baik. Terus-terus baik. Bila terus-terus baik ini dah menjadi umpama satu mukjizat. Kan, sebab bila dalam kes-kes yang lain, macam yang di sini ni, apabila Rasulullah SAW ziarah kepada para sahabat, baginda membacakan ruqyah ini, di kalangan mereka ada yang sembuh. Tapi sembuh itu dalam proses yang normal, the normal due process, bertahap-tahaplah sembuh. Ataupun memang tidak sembuh lalu meninggal dunia, semuanya atas kehendak Allah kan. Tetapi bagi yang sembuh, mereka sembuh secara bertahap-tahap, dengan cara yang normal lah. Okay? Bertembuh secara bertahap-tahap. Berbeza dengan kes orang buta tu, setelah Nabi baca doa ini, atau Nabi ajar orang tu untuk baca doa ini, bila dia balik terus, mata nampak macam biasa dah. Dan, jadi di sini macam kita tahu kan mukjizat Rasulullah SAW, antaranya ialah Al-Quran, antaranya terbelahnya bulan, antaranya terbelahnya dada Rasulullah, antaranya apabila tak cukup air, Rasulullah SAW mencelup tangan baginda dalam bekas air, kemudian apabila baginda mengeluarkan tangan, akan keluar air dari celah-celah jari baginda, sehingga air itu cukup untuk semua orang kan. Pernah dengar tak mukjizat Nabi SAW ialah menyembuhkan mata orang yang buta, sehingga sebelum itu buta terus boleh nampak? Tak ada kan? Yang ada itu ialah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat nombor 49. Okey, hadis ini begitu masyhur sebagai hadis tawasulnya orang buta. Tetapi ada tak sesiapa bincang macam mana boleh terus-terus sembuh? Kalau terus-terus sembuh, itu dah macam mukjizat Nabi. Tetapi tak ada pula orang pernah biasa sebut bahawa mukjizat Nabi SAW ialah menyembuhkan mata orang buta. Kalau boleh, itu mukjizat baginda, banyak lagi orang buta pada zaman baginda. Kenapa tidak disembuhkan? Kan? Sebab meskipun dijanjikan syurga, tapi kalau dapat sembuhkan, mereka pun dapat join sama, dapat menyertai pasukan para pejuang mujahidin dalam fisabilillah. Ramai sikit tentera. Kan? Kalau buta tak dapat nak ikut sama berperang. Tapi Rasulullah tidak pun melakukan sedemikian itu. Jadi bila terus-terus sembuh pun menimbulkan tanda tanya. Jadi inilah beberapa perkara yang menyebabkan saya secara peribadi berpandangan bahawa hadis ini meskipun sahih sanadnya, tetapi
pada maksudnya, pada lafaznya ada beberapa keanehan, beberapa kejanggalan apabila dibanding dengan dalil-dalil lain yang sahih, lagi masyhur, lagi dikenali. Dan sehingga itu saya secara peribadi berpandangan bahawa hadis ini kita tangguh dahulu ataupun kita letak ke tepi dahulu. Okey? Saya bukan anti hadis, bukannya Mu'tazilah menilai hadis boleh pakai atau tidak berdasarkan logik akal, tetapi saya menilainya berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Sebab macam saya katalah, ianya sesuatu yang janggal. Sesuatu yang satu kes ini sahaja ya, meskipun Ustaz Dr. Abdullah Jalil berkata Rasulullah mengajar para sahabat, tetapi ini satu kes ini sahaja. Dan bila dibanding dengan dalil-dalil yang lain, para sahabat sakit, Rasulullah sendiri pernah sakit, okey, orang-orang buta pada zaman baginda, dan kes umpama yang wanita datang jumpa, okey, wanita yang mengalami sakit epilepsi, sawan yang datang jumpa, okey, bila dibanding dengan dalil-dalil yang sahih, yang masyhur, yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun pernah dengar, kelihatannya hadis orang buta yang hadis doa orang buta bertawasul ini sesuatu yang kelihatan janggal atau aneh sehingga kita ketepikan ataupun kita tangguhkan terlebih dahulu. Okey, sudah pun panjang video ini, kita akhiri dengan kesimpulan. Pertamanya, bahawa hadis tawasul orang buta memang disepakati kesahihan sanadnya. Kedua, meskipun sanadnya sahih, tetapi para ahli ilmu, para ulama berbeza pandangan tentang bentuk tawasul yang wujud dalam hadis itu. Pandangan pertama berkata ia adalah tawasul dengan kemuliaan, dengan kedudukan, dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan kedua berkata itu adalah berdoa dengan meminta. Okey, itu ataupun bertawasul dengan meminta orang soleh mendoakan. Sebab orang buta itu datang berjumpa dengan Nabi, meminta untuk didoakan. Nabi sendiri jawab, okey, kalau nak aku boleh doakan, tapi jika kamu bersabar, ia lebih baik bagi kamu. Kemudian lelaki buta tu jawab balik, doakanlah. Jadi dia memang nak untuk didoakan. Tapi pihak yang berpegang pada pandangan pertama berhujah balik. Kalau tengok lafaz tu macam orang buta yang berdoa. Pihak yang kedua pula kata, tak, ini lafaz ni kita kena faham ikut grammar pada zaman Nabi. Panjanglah ceritanya kan. Okey. Kedua-dua ini adalah pandangan para ulama. Pandangan peribadi saya pula, okey, bukan suka-suka menolak hadis, bukannya Mu'tazizah menilai hadis logik atau tak logik, tetapi apabila dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang sahih lagi masyhur, kelihatannya hadis tawasulnya orang buta itu memiliki keanehan dan kejanggalan di dalamnya sehingga adalah lebih selamat untuk diketepikan sahaja, okay? Ataupun ditangguhkan terlebih dahulu. Kerana kita ni dalam rangka berdoa sudah ada pun pilihan yang pertama lagi asas, iaitu berdoa direct, berdoa langsung, berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ingin bertawasul, maka bertawasullah dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama, yang ini dengan nama-nama Allah atau dengan amal soleh atau dengan meminta orang soleh yang masih hidup berdoa kepada Allah bagi pihak kita. Okey. Satu lagi perkara ya, tentang pandangan mereka yang berkata boleh ataupun menjadikan hadis orang buta ni sebagai dalil untuk berdoa dengan kemuliaan orang soleh. Mereka mengembangkannya berdasarkan kaedah analogi ke apakah. Mereka berkata di samping berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan, kedudukan atau hak Rasulullah, boleh juga berdoa dengan bertawasul dengan kemuliaan, hak atau kedudukan mana-mana orang soleh yang lain. Yang ini dibantah ya. Sebab Rasulullah SAW adalah insan yang confirm mulia, lagi memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun insan-insan yang lain, kedudukan mereka itu hanyalah secara zahir dan hanya puak itu saja yang akan memuliakannya. Bererti Tok Guru A, hanya para pengikut tarikat A yang berkata dia tu mulia.
Para pengikut tarikat B tak pula. Para pengikut tarikat B akan memuliakan tok guru mereka, tok guru B. Para pengikut tarikat A tak pula memuliakan tok guru B. Bahkan akan kata tok guru kami yang A ni lagi bagus. Jadi manusia-manusia selain Rasulullah SAW, kemuliaan, kedudukan mereka adalah sesuatu yang subjektif. Okay? Berbanding dengan kemuliaan Rasulullah SAW, ia adalah sesuatu yang confirm. Ini kalau nak ikut kepada pandangan pertama lah. Kemudian mereka juga melanjutkan bahawa kemuliaan Rasulullah SAW ini sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memang wujud, baik ketika baginda sedang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Lalu mereka berhujah berdasarkan hadis ini juga boleh boleh berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah SAW atau kedudukan atau hak baginda setelah baginda meninggal dunia. Dan mereka ada riwayat dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Ini seterusnya insya-Allah akan saya ulas, akan saya kritik dalam video seterusnya nanti. Kita akan kaji pula riwayat-riwayat di mana kononnya para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istighasah dengan baginda setelah baginda wafat. Kita sambung nanti ya insya-Allah. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.